Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum semua dan selamat datang. Terima kasih banyak kepada berapa orang yang ada, lebih kurang dalam 11 orang yang ada pada malam ni. Dan terima kasih kerana orang kata mendapatkan package daripada kami dan beri kepercayaan pada kami lah. So sebagai pulangan, orang kata pulangan sesi ini diadakan khusus kepada kami punya pelanggan-pelanggan lah, untuk appreciation kepada you all semua. So sesi ni dia tiada modul, so hanya kita fokus kepada soalan. So kalau ada dalam ni yang ada soalan, boleh typekan di ruangan chat atau juga boleh unmute-kan dan bagi tahulah soalan apa. InsyaAllah kalau yang kami tahu, yang saya tahu, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Kalau yang saya tak dapat jawab tu, saya mohon maaf lah. Okay. Silakan soalan. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, boleh habis awal ni. Okay, saya menunggu soalan. Banyak. Jarang detek kok. Ya. Sebelum ni. Oh, buka. Kena tu hanya sebadan juga lah tu. Okay, ada soalan ke? Sebab kita fokus ke sesi business counselling ni hanya fokus kepada masalah-masalah ataupun apa soalan yang berkaitan untuk ditanyakan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Alright. Saya Aiman Faiz. Okay, Aiman. Right. Saya nak tanya mengenai Facebook blasting tau. Facebook blasting tak, WhatsApp blasting. Okay. Jadi saya buat approach by blasting WhatsApp. Okay. Jadi tapi tu cikgu ada tak suggestion untuk tak nak bagi orang macam beletikkan kita, palaukan kita? Nombor yang di blast tu nombor daripada mana? Nombor yang saya blast ni daripada yang terdekat juga. Tapi direct approach lah. So direct approach. Direct approach ni bagi cikgu dia tak berapa sesuai untuk blasting, sebab dia akan mengganggu emosi-emosi kita punya kontak. So kalau nak direct approach boleh, tapi dia ada kaedah dia. So kaedah dia, contoh kalau kawan-kawan ke orang terdekat ke, kita boleh cakap korang apa pendapat tentang takaful atau hibah. Tengok dulu dia punya opinion macam mana, and then barulah buat proses. Kalau kita terus je tuju tanpa kita find out dulu, biasanya itulah yang kita akan dapat, blue tick. Dan mungkin kawan-kawan, kalau kawan-kawan dia rasa tak selesa dengan kita. So cikgu rasa kaedah ni lah pada opinion cikgu,
cikgu tak suggest blasting ni. Kecuali kalau kita dah memang buat marketing khas. Contoh kita buat ads khusus untuk bagi info tentang takaful. So mana-mana yang ready, dia akan beri kita nombor phone, and then kemudian tu kita buat blasting, itu dikira okey. Tapi dia tak boleh direct blasting juga. Dia ada proses-proses dia juga untuk kita hantar WhatsApp tu berbentuk macam mana. Sebab orang rasa ignoring lah kalau kita, dia tak tahu siapa kita dan tiba-tiba kita hantar WhatsApp pula, WhatsApp yang hard sell. So benda ni bagi cikgu tak digalakkan sangat lah. Tu cikgu punya pandangan, Tuan Aiman. Kalau tak bersetuju dengan cikgu tu, wallahualam lah yang tu. Tapi itulah yang dia nak blast boleh, tapi dia ada proses-proses dia juga. Dia tak boleh skip the process and then tiba-tiba je kita blast dia. So saya kena buat phone call ke macam mana ni cikgu? buat marketing lah. Okay. Buat marketing. Bagi Okey. cikgu mudah je buat marketing and then bawa masuk kepada satu platform. Platform apa? Contohnya kita buat Facebook group, kita buat sharing ke kat situ. Kita beri info ke kat situ. So daripada situ pula barulah kita collect mana yang nak kita hantar info dekat WhatsApp. Biasanya dia akan willing bagi nombor phone, then barulah kita boleh terus communicate. So sebab dia stranger kan, kita tak boleh lah. Kalau tak stranger pun, kalau kawan rapat ke, kenalan ke, ahli keluarga ke, dia kurang adabnya kurang. Faham. So bagi cikgu tak sesuai lah macam tu. Macam contoh untuk direct approach ni, cikgu ada bagi ikut dalam bonus yang kalau dapat package yang takaful tu kan ada kan. Bonus dia, antara bonus dia macam mana nak buat direct approach untuk orang-orang yang terdekat. Asalnya ada dah video tu Aiman. Betul. Kan. Menjawab ke soalan tu? Jawapan tu, sorry. Saya menjawab. Okey. Saya cubalah buat forward to group. Okay, insyaAllah. Alright. Forward ke group ni pula salah satunya, kita tak boleh force dia orang. Dia orang yang pilih untuk berada di situ. Itu barulah kita akan mudah closing dia lah. Kalau kita kita masukkan dia orang ke dalam group pun tak okey juga. Tu tak boleh jugalah. Orang tak suka. Tiba-tiba add masuk dalam group. Tu orang tak suka juga tu. Kalau kita pun kita tak suka kan. So orang pun samalah macam kita. Betul juga. Right. Okay. Next soalan daripada Tuan Nizam. Salam cikgu, saya Nizam Ahmad. Nak tanya bagaimana nak yakinkan klien untuk mereka kad atau hibah, sebab kadang-kadang klien dah siap bagi tahu bajet dan kita dah buat mengikut bajet dia plus information yang dia sepatut tahu. Lepas dapat tahu harga, dia macam ragu-ragu nak proceed atau tak. Macam mana kita nak yakinkan dia? Yang ni Tuan Nizam ada follow tak? Yang ada dah tengok ke kita punya video? Dalam video tu ada part-part yang cikgu huraikan macam mana kita nak bagi quotation. Selepas kita bagi quotation, apa yang kita kena buat. Dan bentuk quotation pula, macam mana kita nak bagi quotation tu. Kalau macam dia tak okey, kita kena follow up dia. Salah satu cara yang kita boleh follow up dia, bukan kita follow up dengan, kita follow up tentang testimoni. Kebanyakan yang buat takaful ni, kalau yang cikgu semak dia orang punya screenshot ni, biasanya dia orang tak attach pun screenshot yang orang dah setuju untuk sign up dengan kita. Dia biasanya kes-kes tak proceed ni tak trust je. Dia sebab kenapa orang nak ambil takaful atau hibah? Sebenarnya orang nak apa? Orang nak happiness, orang nak servis. So kalau orang tak yakin dia akan dapat servis tu dengan kita, so walaupun dia ada duit, dia tak proceed. Tapi kalau dia, macam mana kita nak yakinkan dia
Itulah salah satunya, kita kena share apa yang kita dah buat dengan existing klien kita. Itu salah satulah. Tuan Nizam. Soalan Tuan Nizam ni banyak berkaitan dengan closing. So kalau cikgu nak hurai closing ni, sebenarnya cikgu dah hurai dah dalam video, cuma cikgu top up sikit je lah. Cikgu bagi tahu kat situ, kes yang ragu-ragu ni salah satunya kita kena switch dia dengan testimoni existing customer atau existing client dengan kita. Jadi kalau kita dah ada klien 10, 200 orang pun semua ni, kita kena selalu bertanya khabar diorang ni dan selalu tanya. Kadang-kadang kita boleh tanya, Tuan macam mana Tuan sejak ambil dengan saya ni, okey ke servis saya setakat ni? Kadang-kadang soalan-soalan tu kita perlu supaya kita ada black and white, supaya kita mudah untuk tunjuk pada next kita punya bakal customer. Kat situ. Ataupun kalau kita ada page, mungkin kita selalu buat sharing kat situ secara terbuka dan mungkin ada social proof daripada existing client kita yang komen kat situ. So itu pun boleh menaikkan trust. Isu dia orang tak trust je ni. Okey Tuan. Tuan Nizam okey? Alright, okey, Alhamdulillah. Right. Cikgu, saya ada soalan. Boleh, sila. Saya Abu Bakar, saya daripada Kuching, Sarawak. Ya, Tuan. Saya ni health planner Kowe. Okey. Selalunya kalau kita buat marketing, kita gunakan channel Messenger dan WhatsApp dan FB. Kemudian isu sekarang ini, kalau saya menggunakan WhatsApp ataupun Messenger, saya akan follow dan kita guna kaedah survey. Kita cuba nak buat survey. Okey. Kemudian selalu kita akan pergi kepada pada tajuk-tajuk lain dululah. Okey. Kemudian tapi bila kita just pergi pada tajuk, kita nak buat survey, saya nak buat satu survey tentang berkaitan dengan penapis air. Okey. Puan ada tak menggunakan sebarang penapis air? Dia macam menolak. Dia tak follow soalan itu, dia pergi tempat lain pula. Dia asyik mengelak. Soalan ni asyik mengelak. Okey. So kalau tuan guna kaedah macam tu, tuan kena bagi something pada diorang. Contohlah biasanya kalau kita nak minta orang jawab survey kita, kita bagi something. Kalau macam tuan ada apa, e-book ke apa ke, resipi lah. Kena bagi something supaya orang boleh isi lah. Dan kalau boleh, kalau soalan survey ni jangan terlalu orang kata make it detail, ataupun buat kontes pun boleh tuan. Kalau tak nak buat kontes, tuan kita ada sediakan beberapa gift kepada mana-mana yang peserta yang jawab kita punya survey. So boleh ke tuan jawab soalan? InsyaAllah kita punya gift ni kita akan post lah. Kita akan buat by post dan kita akan pilih secara rawak. So macam tu pun boleh juga. So kalau tuan guna FB Ads pun boleh juga, tak ada masalah. So just bagi tahu kata kita tengah buat kita nak beri gift kepada mana-mana yang sudi jawab kita punya soalan dan kita akan pilih secara rawak. Okey, gift ni kita akan beri gift yang betul, bukan kadang-kadang orang ingat scammer kadang-kadang, sebab scammer ni kadang-kadang dia cakap je tapi tak. So kita kena tunjuklah bukti, kalau boleh gift tu kita dah beli ataupun gambar kita, okey ni gift-gift yang kita akan bagi lah, something macam tu lah. Biasanya memang survey ni, kalau guna teknik survey biasanya begitu. Salah satu cara kalau tuan tak nak buat macam tu, tuan boleh guna satu apps yang kita namakan, apps ni apps berbayar. Dia UpViral. So dia boleh dapatkan macam token. Contoh kalau puan isi, puan akan dapat 5 token. So daripada token tu, collection token tu akan dapat something. Dia macam reward punya proses lah. Tapi benda tu boleh buat melalui satu software UpViral. Okay. Biasanya software ni kita pakai untuk referral lah. Untuk referral. Contohnya contoh
Tuan of course Tuan ada klien ramai kan. So contohnya Tuan nak bagi something kepada existing, cakap kalau dia share dekat Facebook dia akan dapat berapa token. Kalau dia share dekat WhatsApp dia akan dapat berapa token. So bila dia sharing tu dia akan auto dah dalam Upviral tu dia akan collect data. So kita akan dapat referral kat situ. So bila kita dah dapat contact details tu, apa next step yang kita kena buat adalah biasanya kita guna retarget marketing. So kita retarget balik. So nombor-nombor yang kita dapat tu kita retarget balik dengan iklan kita. And then barulah kita proses lah. Maksudnya kita bila retarget dengan iklan tu, so bila dia dah menjawab kita punya iklan, then barulah kita dapat contact. Dan kita proses macam biasa. So banyak lah. Sekarang ni banyak alternatif software yang kita ada yang boleh membantu lah kita punya proses marketing ni sebenarnya. Yang dimaksud tadi Upviral. Upviral. UP VIRAL. Okay, menarik. Suka. Nanti boleh Google lah. Boleh search tengok lah. Kami pun ada pakai Upviral ni juga tapi bukan untuk company ni lah. Company lain. Untuk proses referral lah. Saya memang nak cari sesuatu yang sebab channel ni banyak, jadi kita nak pilih channel yang dekat dengan kita dan yang mudah kita untuk tackle customer. Dan isu kita sekarang ialah kita nak cari leads. Leads itu melalui apa cara lah. Sebab nak dapat leads tu, closing tu memang susah sikit jugalah. Closing pun satu perkara yang susah jugalah sebenarnya. Sebab saya juga guna FB Ads dan dapat juga leads, tapi nak closing tu pun kadang-kadang akan makan masa. Kebanyakan saya dapat customer melalui face to face, WhatsApp dan kebanyakan contact secara dekat lah. Banyakkan kepada circle saya. Okey, dia cara untuk tukarkan lead ni yang cool prospect ni. Salah satu caranya adalah dengan kita buat konten ataupun kita buat sharing. Macam contoh Tuan Abu boleh buat satu page, ada orang suka page, ada orang suka YouTube. Share tu maksudnya macam contohlah YouTuber kan, dia buat macam mana sampai contoh page masakan apa semua yang ramai sangat orang tengok sebab dia honest dalam sharing tu. Jadi kadang-kadang orang yang nak berniaga pun orang boleh copy paste ambil and then boleh buat dan jadi. Jadi kalau pasal penapis air tu mungkin Tuan ada extra tip. Maksudnya macam mana kalau nak jaga penapis air tu supaya tahan lama. Adalah mungkin saya tak ada pengalaman benda-benda teknikal ni. Kadang-kadang benda-benda teknikal ni pun orang nak cuba buat sendiri, nak cuba orang kata sekarang ni kan orang suka DIY. So rasanya kalau Tuan boleh adakan konten-konten yang sebegitu, mungkin boleh convert cool prospect ni kepada warm. Contohnya bila nak closing susah, and then bagi dia, okay, saya ada video, few video cara macam mana kalau tak guna penapis kowe ke, tak penuh kukur ke kat rumah, boleh juga tapis tapi dari segi kandungan tu apa. So mungkin something benda-benda macam tu lah kot yang mungkin akan membantu. Dan channel ni pula, kalau kita buat channel ni biasanya dia kena konsisten Tuan. Kena konsisten. Kalau macam platform TikTok ni dia kalau untuk konten yang berat-berat, konten yang detail, dia tak berapa sesuai sebab dia punya video tu sekejap. Dia untuk view je okey. So kalau macam benda teknikal ke ataupun konten kita tu agak panjang, so salah satu YouTube lah yang orang suka
layari kat situ. Sebab saya ada seorang kawan dan juga kawan baik juga. Dia buat hartanah. Dia buat viewing detail dekat YouTube. So dia share semua benda kat YouTube. Jadi dia terus dapat kontak yang memang cari dia sebab nampak semua angle terus. Nampak apa semua sebab ada setengah orang dia hanya buat iklan saja, bagi tahu ni dekat sekolah lah, dekat mall lah, dekat ni lah. Tapi dia tak pernah buat iklan berbayar. Dia sharing dekat YouTube dan dia letaklah hashtag yang berkaitan. Sebab dekat YouTube pun orang search pun kita punya video tu boleh naik berdasarkan hashtag juga ni tuan. So kita kena tengoklah hashtag orang yang cari pasal benda tu. So itu mungkin akan membantu jugalah untuk proses convert. Sebab biasanya kalau benda yang berkaitan servis ni, orang nak ada trust dengan kita. Dia percaya pada kita. Baru dia ambil. Sebab apa dia risau? Ambil kan nanti bila ada kerosakan atau bila ada apa-apa je lambat datanglah. Orang takut benda-benda macam tu. Jadi kalau tuan boleh share, ini klien baru bagi tahu 5 minit lepas. Saya dah sampai dah kat rumah klien. So benda-benda macam tu yang orang nak. So maksudnya video-video macam tu ataupun konten-konten yang macam tu lah yang orang nak. Real punya situation. Okey. Boleh? Baik. Terima kasih. Sama. Ingat Allah. Okey, ada lagi soalan? Apa nak cakap, ingat Allah. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Okey, ada soalan tak? Terima kasih Tuan Ambu. Okey, ada lagi soalan lain? Kita ada 14 orang. So sesi ni hanya buka kepada soalan saja. Kita buka soalan. Kalau ada apa soalan kemusykilan, dan boleh tanyalah. Okey, silakan kalau ada soalan. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, cikgu pun tak tahu nak sharing pasal apa. Okey, ada soalan tak? Cikgu menunggu soalan. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Cikgu, wabarakatuh. saya Mak Syarkawi. Okey, silakan Tuan.
apa nama ni, tadi berkenaan yang Tuan Nizam tanya tu, saya pun alhamdulillah salah seorang ejen AIA Public Takaful. Okey. So alhamdulillah sekarang dah masuk bulan ke-8. Okey, alhamdulillah. Rezeki tu alhamdulillah ada, cumanya nak tahu macam mana cara kita nak boostkan kita punya info tu. Maksudnya bila kita bagi, orang tu dia boleh faham. Sebab kadang-kadang ialah macam saya tengok video, ada setengah video yang share tu saya tak habis lagi tengok. Bila kita share je, okey, alhamdulillah bila kita kata orang, sebab saya blast ke group punya WhatsApp. So orang kata minta quotation. Once dah bagi quotation, dia dah start blue tick. And then to be honest, memang AIA is the best takaful yang saya tahu. Even saya punya personal pun Prudential. Tetapi disebabkan harga monthly premium tu, dia orang terus jadi blue tick. Saya pernah buat salah satu saya share dulu saya punya cara. Saya share quotation without saya bagi monthly punya premium harga. So kebanyakannya contoh kepada 10 orang, 4 orang je reply, mana harganya? Okey, maksudnya dia baca. So yang lagi 6 tu bila tanya dia blue tick. So saya next tu bila saya share quotation, saya akan bagi sekali dengan monthly price. Cumanya saya nak bawakan pemahaman orang kita ni manfaat serta faedah yang dia orang dapat instead of dia orang kena bayar bulanan tu. Ada cara dia tak macam mana kita nak bagi ayat ke ataupun apa-apa punya through WhatsApp. Okey. Cikgu faham. Apa yang tuan nak buat tu adalah salah satu benda yang bagus. Okey. Sangat bagus. Cuma kadang-kadang bila kita nak beri info pada orang yang tak nak, so info sebagus mana pun dia tak jadi info yang bagus. Betul. Jadi macam mana kita nak bagi info yang tepat adalah kita kena fact finding dia. Ya betul. Customer full fact finding tu. Kita kena buat fact finding sebab kebanyakan yang cikgu jumpa mereka ni adalah nak cepat. So bila nak cepat, bila orang WhatsApp je terus minta detail untuk buat quotation without tanya puan pernah ada takaful ke sebelum ni, plan nak ambil takaful ni untuk diri sendiri ke untuk siapa, pernah sakit ke tak. So kadang-kadang orang yang datang pada kita tu yang pernah ada masalah dengan ejen existing. Okey. So dia datang sebenarnya sebab nak cari ejen yang lebih baik je. Bukan nak tengok package sangat pun. Sebab package mana-mana company ni dia almost sama je. Dia adalah beza sikit-sikit tapi dia almost sama. Tapi disebabkan kita punya kegairahan nak dapatkan klien dengan cepat, kita terus minta detail, kita bagi quotation. Jadi kita tak ada fact finding dia. Why dia nak dengan kita? Betul-betul sebab saya pun ada seorang customer which is sebab dia sepupu. So saya pun terkesima dekat situ disebabkan bila dia kata saya lah bila bagi detail kita seronok, gairah kan. Terus share quotation. Lepas tu at the end of the day dia tanya dia nak tahulah apa hibah ni macam mana apa semua, dia tak explain lagi, kita terus bagi quotation. So bila quotation dia terus tengok harga. So saya pun dapat lesson learn daripada situ. Start daripada situ saya akan tanya, saya akan cuba selami apa klien punya needs dulu. Kenapa dia nak benda ni, apa masalah dia. Cumanya kadang-kadang tak semua orang samalah cara dia. Ada setengah bila bagi detail cepat-cepat nak quotation. Itu yang saya hadapi sekarang ni lah. Dia proses closing ni dia cikgu ingat nak share something lah kebetulan dengan soalan tu. Benda ni cikgu tak pernah share, tak ada dalam video, tapi cikgu tengah nak dapatkan dia punya dalam cikgu punya drive sekejap sebelum cikgu jawablah soalan tu. Okay, boleh. Sekejap tengah biasalah kalau cari ni. Sekejap.
Sebab saya kalau boleh saya nak fokus. Currently memang saya ada license untuk takaful saja. So saya tak ada konvensional. Sebabnya saya nak fokus based on saya tengok salah satu branch, mungkin Cik Niza tahu, Imtiaz. Imtiaz ni dia memang top, and then dia punya hanya takaful saja. So saya pun tengoklah dari situ, start saya tengok IG dengan Facebook X dia orang. So mostly dia orang punya ayat tu power lah. Okay, dia biasanya takaful ni sebenarnya agensi dah ajar dah sales flow sebenarnya. Tapi sales flow ni bila kita melalui WhatsApp ni dia ada tempat-tempat yang sepatutnya kita nak kena pause. Okay, nampak cikgu punya screen yang cikgu share? Nampak. Okay, so Nampak. sebenarnya proses closing ni dia ada dua. Satu cara, inilah yang normal buat. Dia dapat cikgu mute Cikgu tak tahu siapa, cikgu mute je lah. Okay. Alright. So dia kalau kaedah lama, kita dapat contact. Sekejap Okay. So kita kalau kaedah lama kita dapat kontak, biasanya kita terus qualify and then kita terus present, which is kita akan ambil masa yang lama untuk kita close. Sebab kita lebih fokus kepada produk atau servis kita. Itu yang jadi lama, ambil masa lama nak close. Tapi kalau kita guna kaedah yang baru, kaedah baru ni adalah kita bina relationship. So kita identify need. So kat sinilah fact finding tadi yang cikgu cakap. So kalau kita tengok gambar ni kan, so dia ni based on masa. So kita memang perlu masa lebih sikit pada peringkat awal tu untuk identify apa sebenarnya yang mereka ni nak. And then baru kita prescribe solution. And then barulah kita close. Baru dia mudah nak close. So apa yang cikgu fokus, kita fokus kepada kaedah ni. Kita fokus kepada kaedah build relationship dulu. So daripada fact finding tu kita tanya dulu apa dia pernah ada insurans ke, dia pernah ada apa ke. So kita dapat loh contoh dia kata saya dah ada, cuma saya nak ambil dengan anak. So kita tahulah dia dah ada dan dia dah faham selok-belok. Kalau dia kata jawapan saya tak pernah ada, ni first time saya nak ambil medical card ni. So info yang kita nak bagi pada orang yang tak pernah ambil medical card tak sama dengan orang yang dah ada. Faham tak maksud cikgu kat situ? Dengan sedikit je kita punya fact finding tu, cara kita nak explain atau cara kita nak bagi info tu dah berubah dah. Kalau dia kata saya pernah ambil, saya dah ada tapi saya nak terminate yang lama tu sebab saya tak puas hati sekian. Orang yang macam ni berbeza juga cara kita punya explanation. Betul. Kebanyakan lah yang cikgu jumpa rata-rata dia tak ada soalan ni. Dia terus pergi, boleh tak saya dapatkan nombor umur, pekerjaan, merokok ke tak merokok kalau lelaki, direct kepada situ. Itu yang bagi cikgu lah itu tak okey. Sebab orang datang pada kita ni dia nak servis. Dia nak servis. Kita semua ni buat servis. Rasanya yang join sesi malam ni semua buat servis ni. Betul. So jadi tuan kena betulkan kat situ. Bila tuan betulkan kat situ, jadi tuan tahu nak bagi info apa. Contoh dia kata kalau kes macam dia kata okey saya nak untuk anak pula sebab saya dah ada. Okey. Kalau sebelum ni puan ambil apa untuk diri puan. So kita boleh tahu apa yang dia ambil untuk dia. So untuk anak ni nak sama macam tu juga ke ataupun nak ada apa-apa add on. Kan kita mudah. Kan nampak proses dia. Betul. Kalau dia dah ada pengalaman buruk dengan ejen terdahulu,
cara dia mungkin kita akan cakap, okey puan, saya faham benda ni berlaku pada puan pun, saya take note. Dan cakaplah, then kalau kes yang macam tu kita kena bagi tahu, setakat ni saya tak ramai klien lagi. Kita bagi tahulah kita baru ada 40-50 orang. Setakat ni saya belum ada lagi lah yang saya kata klien saya yang disqualify tentang saya punya servis. So inilah ni antara bukti-bukti lah conversation saya dengan klien-klien yang existing. Dan saya pernah jugalah buat claim. So dia kita kena tunjukkan benda-benda macam tu. Sebab build trust build trust, build relationship. Okay. So tambah kalau dengan sepupu tadi lagilah. Sebab sepupu ni keluarga, kita tak nak bermasam muka tau disebabkan kita punya perbezaan pendapat. Kita tak nak. Terutamanya kalau kita buat bisnes lagi, kita tak nak. Jadi orang kata bertegang urat lah kan istilahnya dengan kita punya kaum keluarga. So kita nak menjaga situasi tu. Jadi kalau sepupu tu, contohnya sepupu tu nama apa? Nama Amir. Meh nak ambil ni untuk apa, macam mana, ada bajet tertentu ke, kita boleh tanya ada apa-apa expectation ke. Mungkin dia kata, oh kalau hibah ni kalau ambil 200k memang dapat 200k ke. Contoh soalan-soalan dia begitu. So kita nampaklah daripada soalan dia tu kita boleh tahu level dia kat mana. Oh dia banyak lagi tak tahu ni kalau dia tanya soalan macam tu. Dan kita kena cara kita nak explain kat dia, mungkin kita akan explain kat dia, oh kalau ambil 200k ni dia ada kalau jadi apa-apa dia ada kosnya tolak adalah kos proses, yuran fee. Selepas tu memang akan dapat lah. Dan barulah dia akan clear. Kadang-kadang bendanya lagi satu tips dia untuk tuan, kalau boleh waktu kita nak bagi info tu, kita bagi dalam bentuk bahasa yang mudah, bahasa yang public people tahu, bukan bahasa yang public people tak faham. Contoh paling mudah adalah kalau kita pergi klinik, doktor prescribe, dia tulis, doktor dia tulis. Kadang-kadang kita baca apa yang doktor tulis tu kita tak faham kan. Betul. So kalau boleh dengan kita punya prospek, kita jangan macam tu. So kita kena guna bahasa yang dia mudah faham. Dia kata, betul ke kalau jadi apa-apa kat saya dah tak perlu bayar. Oh, kalau yang tak perlu bayar tu kita panggil dia waiver. Yang waiver ni dia mahal sikit. Dia punya fee dia. Tapi kalau jadi apa-apa tak kena bayar. Kalau tak ambil waiver, kita punya waris yang perlu continue kita punya polisi. Sebab kadang orang biasa dia tak tahu tau istilah waiver. So kita antara ejen-ejen ni, antara sesama kita faham dia tu. Betul. So itu benda tips yang nombor 2 lah yang cikgu boleh bagi tahu dekat tuan kat sini. Okay. Terima kasih sebab saya pun bila dapat klien-klien macam ni tu, dia lesson learn, dan kita pun boleh tengok skrip-skrip yang kita buat sebelum ni kena ada penambahbaikan lah. Ya. And then saya pun ada buat sendiri sebab yalah kita kena usaha sendiri. Okay, kalau dia tanya apa maksud hibah, so kita kena terangkan maksud hibah ni apa. Sebab bila saya ada seorang klien tu, bila dia tanya, saya tu bagi kan, dia macam ni. Last sekali dia kata, oh ni bukan hibah, ni lebih kepada insurans. Terus lepas tu blue tick lah. So saya lesson learn dekat situ lah. So saya jadi macam, okay, apa sebenarnya kan. Cumanya nak bagi kesedaran tu, sebab kebanyakan orang bila kata, tengah survey lagi. Saya kata, bagus survey ni. Cumanya, nak tanya cikgu, adakah boleh kita menggunakan sedikit ayat yang macam kasar sedikit lah. Contoh lah kan, boleh survey ni, tapi jangan survey lama-lama sangat. Nanti jadi apa-apa dah tak boleh nak ambil dah. Adakah boleh macam tu cikgu? Boleh, tak ada masalah. Bagi cikgu macam ni, kalau dekat info ni juga kadang-kadang kita penting untuk tahu pemahaman kita punya prospek kita tu macam mana. Contoh dia kata, saya dah tahu dah hibah, saya nak quotation je. And then benda yang paling baik yang kita kena buat, okay, setakat yang puan dah faham atau tuan dah faham,
hibah tu macam mana. So kita minta dia re-explain pada kita. Sebab kadang-kadang dia hanya tahu surface je. Betul. So dia kata dia dah tahu. Tu pun penting juga untuk kita sebab benda tu penting. Macam contoh dia kata dia survey. So kita tak tahu sebenarnya dia survey in term of apa. Sebab setiap orang akan bagi quotation yang berbeza-beza. Sebenarnya dia pun tak tahu. Jadi bila dia buat perbandingan tu, dia buat perbandingan yang salah. Dia banding benda yang tak sama. So itu masalah. Maksudnya bila kita nak jawab objection macam tu, cakap biasanya tuan nak buat survey boleh tuan. Tuan nak survey ni nak compare dari segi harga ke ataupun benefit ataupun dari segi macam mana tu. Mungkin kalau dia kata nak harga. Okay, harga ni memang boleh ada yang rendah, ada yang mahal sikit, ada yang sederhana mengikut kemampuan sebab harga ni dia dipengaruhi oleh pertama adalah umur. Risiko lah. Yang kedua adalah bergantung kepada benefit yang tuan nak. Makin banyak tuan nak benefit, biasanya price dia getting higher sikit lah. Tapi kalau tuan sekadar nak memenuhi syarat, nak orang kata daripada tak ada, nak ada, itu pun kita ada. Tapi itu boleh dengan harga yang lebih rendah. Kita akan kurangkan contoh macam medical card, tak perlu nak ambil untuk bilik yang harga bilik single. Boleh ambil bilik biasa. So kat situ dia akan rendahkan. Sebab kadang-kadang orang awam ni dia tak faham benda ni. Betul. Dia akan persoalkan, kenapa company A boleh bagi 100 je, bila pergi ke company B pula 130 jadi. Betul. Saya juga ada klien yang macam tu, yang tiba-tiba out of nothing tu tiba-tiba WhatsApp dia tengah malam, kenapa ni lagi murah. So saya pun belajar benda-benda ni. Kalau kita nak reply tu emosi tak luar. Walaupun dia punya WhatsApp kita tu macam marah, kenapa mahal sangat. So saya pun dia macam ni tuan, dengan AIA apa yang dapat yang macam ni kan. So apa yang detail saya bagi ni tuan boleh tanya yang ejen tu dan boleh compare. So kebanyakannya yes memang akan tengok harga. Tetapi kenapa saya kata AIA, servis dia apa semua. So alhamdulillah sekarang ni cuma yang saya masuk kelas ni saya nak tahu lagi lah apa-apa yang kita boleh untuk overcome objection dan rejection ni kan. Sebab yang macam sepupu tu last sekali dia mesej saya, dia kata dia dah yang dia nak ambil tu. Cuma bila tanya tu dia tak bagi tahu. Last sekali saya kata tak apalah, tak nak bagi tahu. So saya sediakan beberapa soalan dekat dia untuk tanya kepada ejen yang dia nak ambil tu. So ni soalan-soalan yang dia patut dia tahu. Dan kalau ejen tu tak bagi tahu, maksudnya tak betul-betul explain lah. Itu yang saya hadapi. And then kalau contoh saya tak ambil pun, at least saya pun kata tak apa, kalau tak ambil dengan saya tak apa, as long as ada cover. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Macam itulah saya punya sekarang ni. Okey. Baguslah tu macam tu. Dia macam ni, kita ni kalau kita buat servis, orang tak ambil dengan kita pun kita layan dengan baik. Betul. Itu. Bagi cikgu macam ni, satu lagi kita boleh buat review. Contoh dia bandingkan quotation A dengan quotation B. Kita boleh tanya, boleh tak forward dekat saya quotation yang you dapat? Saya akan explain, bukan memenangkan saya. Saya tengok kepada quotation tu lah. Sebab orang awam dia hanya judge quotation based apa yang dia tahu. So itu benda yang jadi. So kita review. Kita cakap dalam A ni memang murah tuan, dekat sini, kat sini. Kalau yang saya punya ni ada ni. So kita tengoklah kalau macam kat kita kurang ke kat apa ke, kita bagi tahu, be honest dengan diorang. So barulah maksudnya, yang saya ni memang nampak mahal. Sebab kita dah masukkan waiver punya. Waiver ni tuan tahu tak waiver ni apa? Kalau macam yang ni saya tak pasti sebab dia tak tulis waiver. Jadi mungkin tuan kena tanya yang tuan minta quotation ni, ini include waiver tak? Kalau betul lah. Saya tanya benda tu. Kalau dah include waiver, kalau boleh dapat harga tu, macam tu tuan ambil dengan dia lah, lagi murah, lagi rendah. So kita ni kadang-kadang kena keadaan macam tu, bukan keadaan untuk memenangkan kita all the time.
Betul. So supaya kat situ dia akan nampak, dia akan rasa bagusnya seller ni. Dia sebab dia nak servis tau, dia nak servis. Kadang-kadang bila dia tak ambil dengan kita pun, dia akan recommend, dia akan referral. Macam semalam hari Malaysia hari tu, cikgu ada lebih kurang satu tim takaful. Ambil kelas khusus untuk dia orang punya tim disebabkan salah seorang dia punya tim pernah join cikgu punya coaching, ambil training lah. So kawan tu bagi tahu and then referral kepada satu tim yang lain. Cikgu tak tahu tim tu referral sampailah pada hari kejadian tu baru tahu. Dia cakap, cikgu sebenarnya kita orang ni sebab ni tengok dia dah mula dapat result apa semua, so kita orang pun nak tahu jugalah, nak belajar jugalah. Tu yang kadang benda-benda tu berlaku dan referral ni sebenarnya lagi mudah untuk kita close. Betul, sebab saya awal bulan lepas saya dapat saya just nak share, saya dapat daripada student wife saya. Itu pun through Facebook. So saya sebelum ni saya memang malu sikit kan. So jadi saya kata Kawi, kalau nak buat benda ni dalam bidang sales dan marketing ni, malu tak boleh. Kan. So dah close adik dia, saya tanya, ada ni juga, ada tak referral? Dia kata ada kak dia. Alhamdulillah, saya close kak dia. Lepas tu kakak dia saya tanya, ada tak lagi? Ada lagi seorang. Lepas tu yang seorang ni saya pergi jumpa hari Malaysia tu, dia nak buat lagi seorang. So Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi tu. Cuma yang saya dapat 2 bulan lepas, ada seorang ni dia dapat daripada Prudential lah. Dia dapat satu harga dengan kira quotation through jenis WhatsApp lah. Sebab saya kalau bagi quotation, saya akan bagi through PDF. So dia kata Kawi, saya orang Kedah, dia kata aku nak hang buat kat aku dengan harga yang macam ni, apa aku dapat? Tu bila saya buat tak dapat. Lepas tu saya explain lah kenapa tak dapat. Okey, dengan AIA dia coverage umur 70 ke 80, Prudential ni 60. So memang dia tak ada 60. Kalau ada 60 memang harga dia boleh sama kan. Sekarang ni 70-80. So kalau nak dapat harga tu memang tak boleh. Tetapi kalau memang bajet hang kena dengan yang tu, better ambil daripada tak ada langsung. So dia kata okey lah, sebab dia memang bajet dia tu pun limit. So dia kata tak apa, Alhamdulillah, as long as ada coverage. So kebanyakannya kemungkinan dengan apa yang saya buat, dia beritahu dengan cikgu punya video semua ni, yang saya dapat ilmu ni, sedikit banyak membantulah. Alhamdulillah. So cikgu ada banyak pengalaman lah, antaranya yang cikgu share ni personal lah dengan family. Arwah abah ipar cikgu meninggal. Lepas tu dia dekat Johor, and then cikgu ada student cikgu dekat sana, dia salah satu yang top Prudential lah dekat sana. Dia ada dapat dekat 400 orang klien bawah dia, muda lagi, belum capai 30 lagi, 20 plus. Cikgu hanya call dia je, Zarul, Cik Mai nak minta tolong ni, boleh tak pergi rumah Kak Cik Mai, tolong cek polisi-polisi yang ada dan tolong explain ke akak apa proses yang nak kena buat, sebab dia tengah blank tu, dia tak tahu nak buat macam mana. Claim lah maksudnya. Lepas tu dia kata okey boleh. Sebab dia student kan, boleh. So dia pergi tu, dia settlekan semua, padahal dia Prudential yang arwah abah ipar ni ambil, Zurich, Tafu Ikhlas, apa benda lagi tak tahulah. Dia kata saya cek ni ada macam-macam polisi yang berbeza-beza. Tapi ada polisi yang dah tak pasti dia punya continuity ke tak apa. Saya akan cek semua dulu semua. Dan dia buat sampai dia buat claim. Dia dah selesai claim, akak dah dapat claim apa semua. And then akak cakap, akak pula kebetulan tak ada hibah, bila dah jadi macam tu baru sedarlah hibah untuk anak-anak kan. Dia kata nak ambil hibah lah, dia tanya macam dia tanya opinion cikgu. Cikgu cakap, dia kata dia nak ambil je lah dengan Zarul tu. Cakap tak apa, ambil je, tak ada masalah, dia pun dah tolong banyak. So dengan dia willingness menyelesaikan orang punya masalah.
So daripada situ pun dapat klien. Dan cikgu pun kalau dekat Johor ni biasanya memang cikgu banyaklah refer pada dia. Kalau orang nak cari, sebab kadang-kadang benda macam ni orang nak yang kawasan yang berdekatan sebab mudah nak pergi, mudah nak datang, mudah nak, yelah tambah-tambah sekarang ni kan, walaupun memanglah untuk yang buat takaful ni memang boleh cross, tapi bila jarak dekat tu lebih mudah lah, lebih boleh lebih awal sampai dan sebagainya. So cikgu tengok cara dia buat, dia memang apa-apa problem dia cuba selesai dulu. Jadi klien tak jadi klien tu lain cerita. Betul. Dan bagi cikgu mudah je, kita make it simple, kita buatlah paling baik. Benda ni pun cikgu selalu cakap dengan cikgu punya team juga, kita buat paling baik. Orang beli ke kita punya produk, orang tak beli ke kita punya produk, orang beli tu adalah bonus, at least kita dah cuba untuk nyampaikan kebaikan. So at least benda tu bila kita dah buat, kita niat kita buat ni sebagai ibadah, dah ada dah catatan-catatannya. Walaupun duit tu tak masuk lagi, so duit tu jangan fikir. InsyaAllah dia akan datang selepas tu. Betul cikgu. Sebab yang saya faham, rezeki tu luas, bukan dari segi duit saja. Walaupun saya baru dalam bidang ni, alhamdulillah saya mampu boleh sustain every month, sebab ialah ada requirement bila AIA ni kan, kena aktif, kena close apa semua. Alhamdulillah, cuma sekarang ni saya nak kata apa, Allah murahkan rezeki lagi, saya nak ke arah untuk rekrut pula, at the same time nak closing lah. So nanti itulah saya nak tengok di video-video yang apa ni tim cikgu share tu, saya nak kena tengok okay, macam mana pula kita nak closing untuk recruitment pula instead of closing case. So recruitment ni kalau untuk takaful ni rasanya tak ada dalam package takaful. Sebab recruitment ni dia proses dia lain sikit. Recruitment ni biasanya cikgu dalam sistem agent, tapi untuk takaful betul-betul direct punya example rasanya memang tak ada, tapi prosesnya sama je tuan. Contohlah, benda yang paling penting kalau nak recruitment untuk takaful ni, pertama macam tuan cakap tadilah, nak jadi orang takaful ni malu tak boleh, maksudnya kita bukan tangkap muat. Benda ni kita panggil kalau kita nak recruit agent lah, tak kira lah agent produk, agent untuk servis. Pertama, benda yang kita kena ada buat adalah filtering. Filtering ni maksudnya kita kena filter dulu. Dia tahu tak bidang ni macam mana? Ke dia buat sebab dia tak ada kerja? Ke dia buat sebab dia tak ada pilihan? Ke dia buat sebab ini je yang ada? So bila dekat situ tu tak selesai, kita ajar macam mana pun, kita train macam mana pun, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak push. Sebab yelah saya guna platform LinkedIn, dan mostly saya target untuk fresh graduate lah. Bila kita company ada share script kan. So bila yang first script tu semua tangkap lah kan, kadang-kadang sampai 7-9 ribu commission apa semua kan. Kita share script yang kedua, tu dia kata ni agent insurance okay, so saya ubahlah sikit lepas next tu kan, sebab kita orang punya company every Sunday kita akan buat BOP, Business Opportunity Presentation. So kita why not you spend about 2 hours to join our punya BOP session. Inside there you will know whole background in this industry. So we have multiple punya background industry, yang doktor ada apa semua kan. Nak tanya pun tanyalah. So dekat situ alhamdulillah saya pun dah dapat, cumanya lepas habis BOP tu saya kata I give you some time lah to think about macam mana nak proceed ke tak kan. Sebab ada setengah dia, ada saya baru seorang tu, saya alhamdulillah kata apa, Allah nak uji pada masa yang sama. Dia tak nak join BOP session, dia kata dia nak terus ke ambil license. Malam tu saya dah discuss dengan leader saya pun kata okey tak apa, bagilah, sebab saya punya orang kata apa, untuk recruiting ni perlukan lagi kena brush up. So dah discuss semua, lagi session lagi sejam je, tiba-tiba dapat satu mesej yang panjang lah, leader saya forward kat saya. Dia kata dia tak nak join. Lepas tu saya pun menjadi macam kenapa pula. So saya mesej dia apa semua, saya tak tahu. Cumanya leader saya beritahu kemungkinan kalau dia dah lama dalam bidang ni,
Dia kata kemungkinan ada siapa-siapa ahli family ke ataupun kawan-kawan cakap kan. Sebab ejen takaful ni kena kerja, kata apa, kena serve orang sampai orang tu habis lah. Maksudnya ada kematian ke apa semua kan. So dia take benda tu as a burden. So dia bukan nak enjoy kan. So dia cakap okay tak apa. Kalau tak boleh nak ambil pekerjaan ni sebagai nak enjoy ataupun nak dapatkan income, nak bantu orang lain, tak apa. Cuma kalau dah terbuka hati nanti, boleh je. Roger, saya cakap macam tu lah. Most likely student yang kadang-kadang bila kita nak cuba approach orang, sebab saya pun cikgu, saya buat kerja sekarang ni 2 kerja. Saya kerja, satu saya kerja dengan kilang buat kapal terbang. At the same time, sebab saya nak membantu menjana pendapatan keluarga, saya buat jadi ejen takaful juga. Cumanya saya nampak lebih ke arah ejen takaful ni selalu sebab kita ada masa kita sendiri. So then saya pun nak ni bab keluarga sikit lah, saya nak balik ke dekat dengan family lah. Sebab ialah tanggungjawab seorang anak lelaki dekat mak ayah kan. So Allah Ta'ala dah bagi dah laluan. So bila dia bagi laluan, kita kena teruskan. Sebab tu mana yang nak betul nak join ni, saya cakap join je. Tu yang kadang-kadang bila untuk rekrutmen ni macam mana lah. Susah sikit. So semi leader pun dah sikit-sikit bagi, macam cikgu cakap tadi pun alhamdulillah okey. Cuma dia orang bila, sebab kadang-kadang kita ni bila tengok gaji, yes kita nak. Bila tengok job description terus tak nak. Betul. So dia ada setengah orang dia tangkap muat je semua. Bila tangkap muat semua, kita boleh dapat ejen ramai. Tapi kita tak dapat yang kita akan kurang kualiti. Macam cikgu, kami punya style, kami lebih fokus untuk kualiti. So kita tak perlu nak rekrut ramai. Tapi kita ada quality person. So untuk kita dapat quality person ni, and then itulah yang kita kena buat filtering. Maksudnya kita kena clear dulu. Kenapa dia nak bidang ni? Banyak lagi bisnes lain. Dia faham tak bidang ni? Kena servis customer. Kadang-kadang mungkin ada kes tengah malam. Betul. Ada kes awal pagi. Macam mana? Rasa macam mana? Sebab cikgu dapat tahu daripada satu agensi, dia kata ramai yang baru-baru ni sangkut kat sini. Sangkut dekat bila nak buat servis. Dan jadi maksudnya resign lah daripada jadi ejen. So kita rugilah kalau kita dapat rekrutmen orang yang macam tu, sebab kita dah train dia apa semua, sampai satu tempoh masa dia resign. So itu yang cikgu kata, bagi cikgu lah, cikgu mementingkan kualiti. Kita fokus pada kualiti. Macam penapis saya ke nak rekrutmen pun sama juga. Kita nak fokus pada orang yang kualiti. Seorang yang kualiti ni kita kena cerita, sebab kadang-kadang orang ni macam tuan cakap lah, tengok payslip tu dia seronok lah. Tapi di sebalik payslip tu dia tak nak. Dia nak yang payslip saja. Mana boleh. Betul. Faham. Make it simple lah. Contoh macam cikgu sendiri pun. Kenapa kena buat malam? Sebab ramai orang yang buat bisnes ni, dia buat part time. Jadi kalau cikgu tak buat malam, cikgu tak make lah requirement orang-orang yang buat part time ni. Orang yang buat full time memang tak ada masalah. Jadi cikgu pun kena korban belah malam. Cikgu pun kena korban belah malam. Kena bagi tahu husband sekian-sekian hari bulan saya ada kelas. Semua. So orang kata syok lah cikgu. Banyak cakap 2 jam je macam ni orang punya payment. Tapi dia tak nampak kita punya sacrifice. Macam itulah. Betul. Dia tak nampak. Orang tak nampak benda ni. So kita kena tinggal anak, kita kena tinggal keluarga untuk kita fokus kan. So benda-benda macam ni lah. So bagi cikgu lah, tips dia tuan, nak buat rekrutmen ni boleh guna cara BOP tu, boleh explain terus dekat BOP tu. Lepas tu mungkin boleh bagi dia tempoh trial. Cakap siapa nak trial dulu,
Masuk dulu and then cakap ikut saya buat apa. Tapi benda ni tak adalah dalam agensi sepatutnya. Agensi terus ambil exam. So kita buat dia jadi menti kita je. Dia ikut kita dulu. Dia ikut kita, dia tengok. Lepas tu kalau cakap dia contoh, kalau ada customer boleh bagi tahu, kita tolong close, kita tengok dulu macam mana. Biar dia tengok, biar dia boleh nampak proses. So daripada situ, bila dia dah rasa macam, mungkin dalam kepala dia dah rasa susah. Tapi bila dia tengok, Tuan Syakawi buat mudah je cakap macam tu je jadi. Close. Aku rasa pun aku boleh buat ni. So dia dah berubah. Cuma salah satu lagi cabarannya adalah bila nak jadi ejen takaful ni dua benda je. Lesen dengan iPad. iPad untuk submission. So dekat iPad ni lah ramai yang tertewas. Tapi alhamdulillah bila mana saya join, Allah Ta'ala mudahkan, saya punya company dia akan bagi pinjam for first quarter untuk dia catch up dia punya sales, commission, allowance apa semua. So dia akan bagi benda tu kan. So alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan agensi yang bagus macam ni. So saya pun katalah dekat ni, kalau benda ni memang requirement, so nanti dah dapat sale apa semua tu, you have to korban lah sikit untuk dapatkan yang lebih. Tapi kebanyakannya tak nak korban lah, nak spend about 1,000 something, benda tak dapat lagi nak spend lah, macam tu lah. Tuan kena bagi nampak dia punya proses lah, bahawa benda yang dia spend tu adalah berbaloi. Itulah kadang-kadang saya share saya punya kata apa, panggil pencapaian saya lah. Bila saya join first month, second month apa semua kan. So within 3 month dah dapat rising star kan. So macam dia kata ada setengah tu berminat, tapi bila dia nampak kat rising star je, dia tak nampak yang pengorbanan yang kita buat tu kan. Lepas tu dia semua kerik-kerik lah. Most likely macam saya cakap tadi lah, saya sebab due to the pandemic, kita tak boleh nak salahkan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Setiap ujian ada rezeki, setiap rezeki ada ujian. Tu yang saya diajar. So bila Allah Ta'ala bagi ni, adalah rezeki-rezeki dia. So untuk dapatkan rezeki ni, ujian ni kena ada iPad. Sebab tu dah memang dia punya kata apa, prosedur ataupun semua. Bukan takat AIA saja, semua platform untuk takaful ataupun insurans konvensional pakai iPad. Tapi kebanyakannya tak mampulah. So saya cakap tak apa, ada setengah sampai saya sanggup, cikgu, kita tak apa macam ni, kita bincang. Kalau betul-betul nak, saya boleh dahulukan duit. Tapi make sure betul-betul lah. Saya bukan nak paksa apa semua kan. Takut nanti dah bagi, hilang. Tak apalah, kita niat sedekah apa semua. Tapi kebanyakannya tu kurang lagi lah berminat dalam bidang ni. Sebab lately ni saya tengok, mungkin disebabkan kita duduk di kawasan macam saya, duduk dekat hijau kan, maksudnya Lembah Kelang punya area, benda ni nampak okey. Cuma maksudnya medical card lah. Kalau dari segi negeri-negeri lain tu, saya banyak tekankan ke arah hibah lah. Sebab macam contoh sepupu saya yang saya cakap tu, dia duduk Langkawi. Langkawi tak ada private hospital. So dia nak guna buat apa? Dia kata medical card tu. Tapi saya cakap at least ada cover anything happen, sebab dia kampung kat sini juga kan. Anything happen boleh guna kan. Jangan fikir sebab Allah Ta'ala uji saya cikgu. Saya ambil ketika mana umur 2014 sampai 3 tahun tak jadi apa-apa. Saya terniat sedikit je. Buat apa ambil ni kawian, tak bayar pun, tak guna pun. Allah Ta'ala bagi ujian, saya accident. Terus saya guna. So kat situlah kadang-kadang saya guna sebagai salah satu cerita saya kepada orang-orang yang nak masuk dalam bidang ni lah. Boleh tu. Cara tu pun boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang memanglah orang dia tengok satu side saja. So kita cubalah, kalau dia orang kata menolak juga, so tu tak apalah, kita dah cuba. Sebab ada orang dia ada pendapat yang berbeza. So kita usaha sampai yang terbaik lah yang kita boleh buat. Sebab betul cikgu. Sebab sekarang ni kalau ikutkan situasi sekarang ni, memang orang kata cari-cari. Tapi situasi sekarang ni juga menyebabkan orang rasa banyak lagi benda lain yang lebih penting daripada caruman ni. Sebab
kewangan dah mula menyusut dan lain-lain lah kan. Kita pun tahu ramai orang yang ada kata problem dari segi keuangan lah sejak kita punya diuji dengan COVID ni. So kita insyaAllah dia ada, insyaAllah kita akan jumpa orang yang nak lah, yang nak usaha. So itu je lah cikgu punya jawapan untuk tuan tadi, lebih kurang lah. Alhamdulillah semua kata apa ada jawapan tu, saya alhamdulillah lah. Cuma satu lagi cikgu, saya ada seorang klien ni. Dia punya soalan tu memang banyak, dia nak tahu apa semua. Tetapi adakah disebabkan dengan saya punya cara follow up tu terlalu memaksa sampai dia blue tick saja? Sebab sebelum ni dia okey kan, dia kata bagi masa, saya kata hujung minggu ni boleh tak saya datang? Tak pun kalau tak boleh bagi masa about 1 jam je, saya akan call, saya akan explain. Kita tak boleh kerja banyak. Okey, minggu depan boleh. Okey, saya 2-3 minggu ni saya busy. So saya biar lagi 2-3 minggu kan. Lepas 2-3 minggu saya mesej, even saya tengah WhatsApp tu nampak dia online. Dia tak reply sampai ke hari ni kan. So macam mana kita nak tackle orang-orang yang macam ni? Mula-mula dia yang gairah, at the end of the day dia senyap. Cuma kita yalah tak naklah fikir. Cuma saya doakan as long as dia ada coverage dengan syarikat lain pun tak apa. Macam mana kita nak handle dengan orang macam ni? Tu ayat yang tuan cakap tu lah. Ayat yang last tadi, cik, kalau dah ambil dengan company lain pun tak apa, at least ada coverage, tak semestinya ambil dengan saya. Tapi kalau nak tanya apa-apa, saya boleh je bagi info, saya boleh re-explain. Kalau cikgu, ayat penenang yang selalu cikgu cakap macam ni. Cik, saya kontak ni bukan nak suruh cik beli ataupun nak sign up dengan saya. Saya nak bagi tahu, nak jelaskan. Kalau cik rasa setuju, cik rasa okey, cik buatlah keputusan untuk ambil. Kalau cik rasa tak setuju pun tak ada masalah bagi saya. Saya tak marah cik. So macam mana? Boleh ke saya sambung untuk explain? Atau macam mana? Cikgu macam tu je. Kita kena berani. Orang reject kita cakap terus terang. Itulah sebab saya ada seorang kawan. Dia ni, minta maaf kalau takut lagi orang lain marah. Saya je lama ni. Tak apa. Sebab ada seorang kawan. Tak ada masalah. Okey, terima kasih. Sebab saya ada seorang kawan ni, dia memang tengah cari. Tapi at the end of the day, dia kata dia macam, dia kata cenilah kahwin. Kau dah layan aku bukan macam kawan. Kau layan aku macam klien. Tu saya terus kata, aku profesional. Ketika mana kalau aku buat bisnes, aku anggap hang klien. Sebab kalau dalam klien, aku anggap hang sebagai kawan, aku takkan buat serius. Sebab saya dah ada history, sebab tu saya ambil AIA, walaupun personal saya Prudential, sebab saya punya ejen tu kawan. Bila dia layan tu acuh tak acuh lah, sebab kawan. Dia tanya, kenapa ni yang aku punya deduction card ni tak boleh ni? Saya yang check sendiri benda tu. Ejen tak bagi tahu pun. Tiba-tiba lapse, saya dah kena bayar, nak kena cari duit apa semua kan. Tu sebab dia anggap sebagai kawan. Tu saya beritahu, ni kalau kawan macam ni lah, bukan layan hang macam ni. Lepas tu dia dah cool down, duduk tak duduk, dia kata okey bagi quotation dah saya dah submit dah link I post untuk upload IC. Tiba-tiba senyap. Lepas tu tengok kat Facebook boleh update. Tu yang saya tanya cikgu tu, bolehkah saya nak guna ayat yang sedikit macam kasar sikit kan? Dia kata kat Facebook boleh update kan, tapi WhatsApp aku tak boleh nak reply. Tu je cuma nak tambah cuma ayat nak tambah belakang lah. Tak apalah, as long as kalau ada coverage tak ambil aku pun tak apa dah. Yang penting ada coverage. Itulah saya nak cuba macam tu tak boleh. Macam tu tak boleh. Okay. Macam tu tak boleh. Kita tak boleh kata dia online, dia kena reply kita. Sebab setiap orang ni dia ada priority masing-masing. Dan kita kena faham, kita pun begitu juga. Cuma cara follow up yang terbaik macam tu lah. Sebab kau kawan aku tak kisah. Kau tak ambil dengan aku pun tak ada hal. Yang penting kau adalah sedikit coverage untuk kau. Sebab bagi akulah benda ni bagus. Tak semestinya ambil dengan aku. Macam tu lah. Cuma kalau kau ada benda nak tanya ke muskilan ke apa ke, aku ada sedikit pengalaman dan orang kata tahulah sedikit seluk-beluknya. Bolehlah mungkin menjawab. Macam tu je. Okey, baik-baik. Terima kasih cikgu.
cakap jangan lupa aku tetap kawan kau. Macam tu je. Dengan member ni dia kena mati lah macam tu lah. Sebab tu dengan member ni jangan terlalu orang kata push follow up lah. Tak boleh. Okay, Dia sebab yelah saya tengok mungkin dia pun tengah busy nak kahwin. So saya cakap tak apalah, bagi peluang lah. And as long as sebab kemungkinan Allah Ta'ala nak bagi satu rezeki saya nampak. Sebab dia kata dia tengah berbincang dengan tunang. So saya kata okay macam ni lah. Why not discuss betul-betul. Kalau elok, seeloknya dua-dua orang boleh sign up. Kalau bukan dengan aku pun tak kisah dengan siapa-siapa. As long as hang ada coverage dan yang penting kita kawan. Aku nak tolong kawan je. Itu lah macam ayat cikgu tadi. Saya memang yang last tu dia bila dia kata kau dah bukan layan macam kawan kan. Layan macam klien. So saya bagi macam ni lah mood. Sebut nama dah. Macam ni lah. Kita tak kawanan. Aku cuma nak tolong je. Sebabnya aku profesional. Klien, kawan-kawan. Sebab kalau kita masukkan dua-dua benda dalam satu punya prinsip, nanti bercampur. Kalau nak sembang buat kawan, time study, kita sembang. Nak sembang pasal bisnes, aku serve hang. So kalau yang hang macam ni. Saya bagi tahu detail lah macam tu. Kalau siapa-siapa kawan pun saya bagi tahu macam tu. Okay, dengan kawan ni macam tu lah. Dengan kawan ni biasanya kita buat dia sampai dia tanya kita. Kita jual mahal lah dia sebenarnya. Dengan kawan, family, orang terdekat ni memang kita akan jual mahal. Kita tak akan kalau cikgu tak akan buat direct approach dengan mereka-mereka ni. Cikgu buat kerja, cikgu tunjuk result, daripada result tu dia orang akan datang. Kita buat dia orang datang pada kita. Itu je kerja kita. Sampai dia tanya macam contoh akak cikgu apa semua, akak cikgu pun ada bisnes kadang-kadang. Dek, yang coaching-coaching tu apa, pasal apa sampai dia dah tanya pada kita. Oh yang tu, and then kita explain lah. Oh kalau Kak Ngah nak macam mana? Then baru kita bagi. Kalau kita cakap awal-awal ni dia tak jadi. Even adik-beradik ke apa semua tak jadi. Kita buat je kerja, kita share result. Buat kerja share result, daripada situ dia yelah keluarga ni mana-mana platform pun dia ada dengan kita kan. So dia akan nampak progress dia akan nampak. Nanti dia kadang-kadang kawan dia bagi tahu, kawan dia ada cerita belajar dengan kita. Macam-macam lah. Okay. So dengan ahli keluarga dekat ni dia punya trik dia adalah jual mahal. Okay, sebab yang kawan tu dia yang contact. Waktu dia tanya macam-macam apa semua, dia ada penyakit sekian-sekian apa semua. And at the end of the day saya cakap tak apalah, Allah nak bagi, tapi tunggu masa dan ketikanya nanti. Saya fikir just kata apa, husnuzon. Mungkin dia perlu time nak settle dia punya kahwin apa semua. Kadang-kadang biasalah hujan orang tunang ni macam lain pula. So tak apalah, uruskanlah dulu. Apa-apa boleh tanya dia. Sebab kadang-kadang ialah kita macam nak ligan sale that month kan. Boleh lah, ni dah nampak ni 70% dah nak sign dah ni kan. End up plus sekali daripada 70%, 0% terus tak sign. Itulah, itu yang kena jaga-jaga. Sebab faktor-faktor ni ada banyak lah. Dia human punya proses tu kita nak kena faham lah. Kita panggil benda ni adalah buying signal lah. Buying signal. Okey, harap tuan jelas lah. Okey, ada lagi soalan? Kita buka lagi soalan. Saya dah clear. Saya serahkan kepada yang lain pula. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Alright, silakan yang lain. Tak ada masalah cikgu. Nak tanya banyak pun tak apa. Cikgu dah bagi dah masa cikgu untuk you all ni. 2 jam ni kalau coaching ni harga lain dah. Ni kita bagi khas. Tanya je. Cikgu boleh tanya lagi ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Yang lain mungkin nak tanya kot. Okey, nak tanya macam mana nak buat tip calling ni cikgu. Tip untuk calling customer. Call calling customer ni dia sama je dengan WhatsApp juga. Cuma call calling ni kalau bagi orang yang tak pernah buat, sebab dia rejection lebih besar tau tuan. Jadi kalau orang yang tak pernah buat, contohlah kalau junior ke orang baru ke,
kita terus suruh buat cold calling ni, dia akan cepat give up. Sebab sekarang ni orang takut nak angkat. Sebab nombor yang tak kenal, orang takut nak angkat. Orang takut scammer, lepas tu orang dah macam-macam lah. So tips dia adalah kalau kita nak buat call, kita kena mahir dari segi sales dulu. Proses jualan tu kita dah maksudnya keluar je kat mulut. Tak perlu nak tengok nota ke, nak tengok nanti nak jawab apa, nanti nak cakap apa. So maksudnya kita dah ada script call lah. Script call ni sama je dengan script WhatsApp. Kita kena orang kata faham dan kita boleh apply script tu on the dot. So maksudnya bila kita call ni kita kena ready sebab orang by call ni dia tak boleh kita cakap kejap ke apa ke semua, tak. Dia nak directly. Dan yang kedua adalah bila kita buat cold call, kita kena berani terima objection lah. Objection contohnya orang tak angkat. So kalau orang tak angkat ni biasanya bagi cikgu hantar WhatsApp dulu. Cakap puan, saya Abu daripada ni, tadi saya call puan ni sebab yang ni. Boleh ke saya call semula? Sebab kadang-kadang orang takut nak angkat. Okey, maksudnya kalau kita call dia tak angkat, mungkin kita boleh bagi WhatsApp dulu lah. Dia baru kita call kemudian. Dan untuk buat cold call ni biasanya sama je proses. Kita biasanya kalau cold call ni tip yang pertama untuk dia boleh dengar kita betul-betul, kita kena sebut nama dia lah. Assalamualaikum, ni Tuan Abu ke? Sebab orang yang recognize ni dia akan dengar siapa pula, walaupun dia tengah nak marah. Dia angkat tu hello, nada dia macam marah. Tapi bila kita cakap nama dia tu, dia akan pause sikit. Ya saya Tuan Abu. Oh, Tuan Abu duduk kat Kuching so kita benda tu dulu kita nak bridging dia. Maksudnya apa maklumat yang kita tahu. Saya kat Kuching. Oh, saya kat Kuching juga. Nampak kita buat dia selesa. Ingat tak Tuan Abu pernah tak buka Facebook dan terisi dekat saya punya survey tu. Saya ada tanya survey tu yang saya nak bagi sekian-sekian. Tuan ada isi kan? Cakap macam kalau macam dia tak apa nak ingat tu, tuan kena bagi tahu dia ingat lah. Ada survey tu macam ni. Tuan ingat tak? Oh, ada. Itulah yang saya hubungi ni sebab tuan dah isi. Okay. So and then kita based on pada yang dia isi lah, sebab tadi Tuan Abu buat based on survey kan. Kat dalam survey ni tuan bagi tahu ni. Jadi tuan ada plan ke untuk dapatkan servis untuk penapisan air ni? Ataupun tuan rasa tak apa, biarkan dulu ke macam mana ke? Saya just nak tahu je tuan, tak ada masalah. Dan dia kata adalah juga cari-cari tapi tak serius. Contoh macam tu kan, dia bagi jawapan macam tu, kita cakap oh tak apa, boleh je cari-cari. So kalau saya nak explain pada tuan, boleh ke? Then dia kata boleh. Nak explain sekarang ke ataupun kita boleh set masa lain? Kadang-kadang ada orang dia suka direct, ada kadang-kadang ada orang ni dia nak masa lain ke. So kat situ proses closing macam biasa ni Tuan Abu. Lebih kurang macam tu lah cold call. Okay, boleh? Right. Satu lagi, kalau kita minta referral, direct minta referral kan, tu kadang susah nak dapat referral. Kalau customer kita minta referral, macam keberatan lah untuk memberi referral lah. Sebab dia takut kita mengganggu dia punya kawan-kawan dia atau circle dia. Jadi ni pun sama juga lah. Kalau kita boleh bagi token ke ni Tuan Abu untuk yang bagi referral pun mungkin dia akan bagilah. Jadi kalau dia bagi referral, and then bila kita call tu kita kena bagi tahu orang yang dia kenal tu lah. Tuan Amin tuan kenal tak? Tuan Amin lah yang bagi tahu ni. So kita kena relatekan dengan orang yang referral tu, baru dia jadi lah kalau cold call.
referral ni sebenarnya mudah untuk kita dapat referral. Macam cikgu, benda paling simple adalah cikgu amal benda tu. Kalau cikgu makan, masuk restoran ke, ataupun cikgu beli barang ke, apa ke, kalau benda tu bagus, cikgu share je. Cikgu bagi tahu dekat family, cikgu bagi tahu je. Kalau macam contoh dia ada Facebook, cikgu akan post dekat Facebook dia. Just kita niat nak tolong dia je. Bagi cikgu buat je. Cikgu sebab banyak benda yang kita orang kata kita boleh orang kata untuk dapat manfaat bersama. So kita kejar untuk dapat manfaat tu. Jadi bagi cikgu selalu kita amal je referral ni. Jadi bila kita nak dapat referral pun kadang-kadang kita tak perlu bagi tahu. Orang akan dapat referral. Tapi kadang-kadang untuk student cikgu cakap lah, kalau you ada kenal, you nak bagi tahu referral, tolong bagi tahu referral secara ikhlas lah. Tak, cikgu kalau boleh tak nak lah just nak bodek-bodek ke apa ke, tak ada. So kita be transparent kat situ. So kalau nak referral, kadang-kadang orang bila nak buat referral ni dia akan tanya, cikgu kalau saya buat referral ada dapat sesuatu ke, apa yang cikgu boleh bagi. Kadang-kadang ada orang minta macam tu. Dan kita cakap lah kalau macam cikgu, setakat ni kita ada beberapa lah yang kita boleh bagi percuma. Modul-modul tu kita tak boleh bagilah. So it's not fair lah. So kalau nak buat, kami terima kasih banyak. Sometimes kita bagi reward juga pada mana-mana yang bagi referral, tapi tu bukan selalulah. Kalau servis ni, salah satulah kalau macam dulu, kami punya servis ni, training apa semua ni, biasanya kita hantar kek je. Hantar kek, hantar makanan kat klien sebagai gift. Tu pun dia orang dah seronok lah. Dia orang teringat-ingat kita punya kek yang kita hantar. Bukan teringat pasal training kita, tak. Appreciation kita. Macam itulah. Ni benda pernah cikgu tulis thank you card, hantar kek. Tu pun dia seronok lah. Dia dapat card appreciation, dia share dekat Facebook dia share dekat Instagram dia. Ni pernah buat jugalah untuk referral. Menarik. Sangat menarik. Buat makanan ni orang suka. Dia macam ni. Kalau macam company, dia akan share makanan tu dengan dia punya team. So sebenarnya dia share happiness dah. And then dia akan cakap, ini cikgu yang hantar. Ni, so daripada situ dia happy lah. Dia sebenarnya kita bukan jual produk, kita jual kesenangan, kegembiraan. Benda tu yang kita jual. Dengan hanya kad thank you kad baru berapa ringgit. Macam itulah. Tu referral lah. So banyak lah kami dapat referral sebenarnya. Dan selain tu kita pakai art viral lah. Macam tadi yang cikgu sebut tu. Art viral ni maksudnya kita buat satu kempen. Mana-mana yang share kempen kita tu akan dapat sesi live coaching dengan kita. Setelah dia complete, dia dapat berapa token. So dia ada syarat lah. Kalau share dekat Facebook dapat berapa token. Kalau share dekat WhatsApp, sebab dia akan accumulate terus. So bila dia dah complete dia punya token tu, dia boleh tebus dengan kita. Ni pun ramai lah yang buat, yang ramai lah yang suka benda ni. So dia nak dapat benda tu. Dia nak dapat, dia tak nak bayar. Dia tak nak bayar kan. So dia nak, and then dia buat lah. So kita bagilah, kita bagi kerja dia bagi kita referral, dan kita bagilah something untuk dia. Tu satu lagi lah yang selalu dipakai juga. Satu lagi, biasanya kami ni bekerjasama dengan company lain-lain. Cikgu pun selalu refer orang lain. Secara kita refer je. Contohnya ada masalah marketing, ada masalah FBX. Dan cikgu cakap, okay, kami ada kenal beberapa marketer, contact marketer ni. Cikgu tak ada commission pun dengan diorang. You all contact sendiri, you all deal sendiri. Cikgu tak ada commission. Kalau cikgu bagi nombor ni, cikgu tak ada commission.
So kita just orang kata hubungan baik lah dengan kita punya circle-circle kita. So dia dapat klien. So bila dia dapat klien, nanti dia ada klien yang pergi pada dia pun yang ada masalah tentang closing ke apa semua, sebab dia buat marketing, then dia bagi tahu kita. Ni kalau nak ni pergi dekat cikgu. So begitulah kita share. Ni biasa cikgu amal jugalah. Benda-benda macam ni. So tuan mungkin boleh cari 2-3 yang mungkin bisnes berlainan tapi share customer segment. Mungkin ada yang area tuan tu, cuba tuan kena pasti mana dekat sini yang share customer segment sama tapi bisnes berbeza-beza. So mungkin tuan boleh dapat kontak diorang kat situ, sebab mungkin ada juga klien tuan dia perlukan servis daripada orang-orang lain tu. Ni pun biasa kita buat juga lah. Tapi tak adalah, tak ada black and white ke apa, tak ada. Tak ada, ni just buat, orang kata buat je. Okay, itu setakat itulah yang Tuan Abu tanyalah. Menarik. Thank you. Okay, ada lagi soalan? Yang lain ni dengar tu harap dapatlah sesuatu walaupun orang lain bertanya. Yang bagusnya bila kita buat dalam grup ni, seorang bertanya, semua yang dalam grup dapat manfaat. Belum lagi dapat hasil tapi dah dicatat dah manfaat tu. Pahala tu dah ditulis dah. Mungkin dalam orang lain pun perlu benda tu tapi tak keluar soalan. Jadi sebenarnya itu yang cikgu suka bila kita buat dalam grup ni. Semua orang akan dapat manfaat dia. Semua orang akan dapat rasa lah. Okay, ada soalan lagi? Kita masih ada lebih kurang setengah jam masa kita. So, terima kasih yang ada sampai sekarang ni. Tuan Abu, Tuan Ahmad, Tuan Amran, Puan Fatanah, Tuan Harulizam, Maro ni, Tuan Nizam. Yang ada lagi lah sekarang sampai sekarang. Lepas cikgu, lepas sesi ni ada sesi lain ke? Lepas sesi ni kalau sesi yang percuma kita dah tak buat. Cuma kalau ada problem, kalau nak minta pendapat tak ada masalah. Masuk je cikgu punya group support, boleh tanya kat situ. Ataupun hantar je email, hantar kepada email cikguclosing@gmail.com. Contohnya tuan nak tanya pasal apa. Oh saya Tuan Abu pernah ambil package macam ni. Saya ada soalan. Type je soalan kat situ. InsyaAllah cikgu akan setakat ni kita akan comply. Kita akan jawab semua mana yang email kat kita. Cuma lambat dengan cepat tu cikgu tak boleh nak janjilah. Kalau hantar pukul 10.43 cikgu jawab 10.45 tu cikgu tak boleh janjilah. Tapi yang cikgu boleh janji insyaAllah kita akan comply dan jawab. Tak ada masalah. Benda tu kita bagi free service je. Free service ni adalah alive lah sampai Allah beri cikgu kesihatan dan cikgu masih buatlah consultation ni. Jadi cikgu beri je, tak ada masalah. Kalau ambil training tu tak boleh lah. Kita adalah fee kita. Tapi kalau nak tanya pendapat, nak tanya soalan yang mungkin boleh dijawab dengan soalan, cikgu jawab je soalan, tak ada masalah. Kita pun nak tumpang amal jariah juga daripada soalan tuan-tuan dan puan-puan dalam ni. Okey. Ada lagi? Lagi soalannya, silakan kalau ada. Berapa lama dah masing-masing ni buat ni? Tuan Ahmad. Setahun. Okey. Setahun dah. Alright, alhamdulillah. Tuan Ahmad tadi 8 bulan.
Saya hari tu tanya dengan Cikgu Salwa, Hmm? ada tak siapa yang buat marketing yang berkaitan dengan penapis air ni untuk masuk join cikgu ni, join program cikgu ni. Itu yang saya tanya dulu. Itu yang saya tanya. Sebab saya pun banyak sangat masuk belajar-belajar ni banyak, tapi itulah tadi dia kena ada satu benda yang sense dengan jiwa kita lah. Kalau dia ada kena dengan kita, dia ada chemistry tu, baru dia nampak macam dia something there lah. Macam tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dulu kita ada beberapa klien, tapi sebab dia daripada company yang berbeza-beza, dia datang bersorangan lah. Tapi biasanya kalau macam yang macam Takafu, Kowe, Kuko ni, biasanya dia orang akan cari geng-geng dia orang. Dia cari geng, dan dia orang akan ambil training khusus. So dalam training tu memang kita akan cerita bab Kowe je. Cara nak close untuk Kowe je. Cara untuk close untuk Takafu je. So benda yang dia buat spesifik lah maksudnya. Tapi Takafu ni memang kita buat spesifik. Macam Kowe apa semua ni, cikgu tak buat spesifik. Sebab produk-produk ni cikgu tak buat spesifik. Cikgu buat general. Tapi mana-mana yang nak, biasanya dia orang akan carilah kawan-kawan. Sebab minimum 5 orang cikgu letak. Minimum 5 orang, insyaAllah cikgu boleh spend masa lah untuk show. Maksudnya dalam masa tu kita hanya bincangkan tentang produk tu sahaja, dan maksudnya selok-belok tentang produk tu je lah. Kita tak campur benda-benda lain. Biasa dia orang akan carilah geng-geng macam yang baru ni lah. Takafu tu pun dia orang cari geng-geng dia orang. Seorang nak belajar, yang seorang ni paksa orang lain semua join. Cikgu tak tahulah macam mana dia orang cakap. Cikgu dah cukup dah. Dah cukup, and then kita boleh bagi date lah. Kita bagi date lah, insyaAllah. Sebab kita nak open ni, dia komitmen juga. Kan, komitmen. Jadi macam cikgu sendiri, kami ada sekarang ni 5 klien fix setiap minggu yang ambil training 3 bulan, 6 bulan. Jadi cikgu duduk dengan dia orang tiap-tiap minggu. Itu yang cikgu tak buka kelas secara bab-bab, tak ada. Kalau request, insyaAllah cikgu cuba susun lah dalam jadual. Sebab existing tu dah ada. Existing tu habis orang 3 bulan, ada yang lain. Kadang-kadang tak sempat habis, dia nak continue lagi. Daripada 3 bulan ke 6 bulan. Ada satu company ni dah 3 tahun dah. Dah 3 kali, dah 3 tahun. So sebab isu dia company yang tahun ketiga pun ambil dengan kami ni, isu dia adalah dia tahu buat tapi dia tak boleh nak deliver kepada tim dia. Jadi dia kata tak apalah cikgu lah deliver, saya tak reti, saya tahu buat tapi saya tak boleh nak ajar. Cikgu lah ajar. Itu yang jadi dah sampai 3 tahun tu. Sedangkan dia dah tengok cikgu berkali-kali ajar, tapi dia kata tak boleh, speed tak sama, tak apalah cikgu ajar. Itu yang dia continue. So kita macam itulah, sebab kadang-kadang benda yang cikgu ajar ni, cikgu kalau boleh cikgu ajar benda ni ilmu ni daripada pokok. So korang ada apa-apa problem lepas ni, korang tahu macam mana nak adjust. Maksudnya sepatutnya sampai begitu. Maksudnya dah tak perlukan mungkin ambil 2-3 kali training, lepas tu dah tahu nak buat. Silakanlah buat sendiri. Tak ada masalah. Kita bukan nak apa orang kata, nak kena datang pada kita selalu, tak. Kita tak macam tu. Once you dah boleh faham proses, you buat teruskan. Once you rasa macam tak boleh lah ni tak tahu, nak kena ambil kelas. Ambil kelas. And then buatlah. Sebab ada orang dia boleh belajar, dia boleh faham, tapi dia boleh faham untuk diri dia. Bila dia nak duplicate kepada tim dia dah tak reti nak macam mana nak leveragekan kepada tim. Ada orang macam tu. So cikgu berlapang dada sajalah. Tak ada masalah bagi cikgu. Tujuannya adalah kita nak proses tu sampai, and then you boleh implement. Itu je. Okay, ada lagi?
Semua tak cuti ke ni? Cuti macam biasa. Saya cikgu, saya seorang cikgu. Oh, cikgu. Saya Kan? bekerja di IPG kampus Tuan Abdul Razak lah. Oh, okey. Sekarang kau kan dah musim pergi Langkawi apa semua ni. Kucing dia punya hit menarik sangat. Susah nak bergerak pun susah. Kucing panas kan? Sekarang Oh. panas tak? Hujan. Hujan. Itulah kalau dulu boleh rentas negeri, cikgu suka makan mi kolok. Oh. Kalau dulu, yelah kadang-kadang orang semata-mata travel ni nak makan. Dululah, sekarang dah 2 tahun ni. Bukan mudah nak travel ke sana sini kan. Okey. Ada soalan lagi tak? Cikgu tunggu kalau ada, kalau tak ada kita boleh end session awal. Okey ke orang lain dengar ke? Follow ke? Cikgu tak tahu follow ke tak tu. Boleh ke cikgu minta izin untuk end session walaupun kita ada lagi masa berbaki? Tapi nampak macam tak ada soalan yang nak ditanyakan. Boleh ke? Boleh cikgu. Saya amat sekali boleh. Alright. Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. So cikgu minta izin untuk habiskan kita punya sesi ni. Tapi sebelum tu cikgu mohon ampun dan maaf kalau ada salah, silap, kekurangan daripada cikgu terutamanya dan juga cikgu punya tim lah. Dan seperti yang mana cikgu pesan tadi, insyaAllah kita punya support ni kita cuba support untuk live. So make use lah kita punya group support tu dengan sebaik mungkin. Dan make use lah kita bagi kat situ nak tanya apa-apa silalah. Okey, sebab ini salah satu cara yang kita nak cuba tolonglah kita punya customer kita bila dia dah dapat dah dia punya pernah membeli dengan kita ataupun cuba buat tapi tak jadi, cuba buat tapi tak dapat rentak. Just maklum bagi tahu dan kita mungkin boleh tengok, kita mungkin boleh bagi kat mana untuk kita tambah baik dan sebagainya. So, cikgu doakan semua yang hadir sesi ni. Terima kasih banyak jadi pelanggan kami. Sebab tanpa kehadiran pelanggan-pelanggan semua ni, kami tak wujudlah di alam ni. Sebab pelanggan ada, maka kami ada. So, terima kasih banyak pada semua. Dan kami doakan semoga anda semua jadi usahawan yang kaya raya dan bertakwa. Okay, beri manfaat kepada ummah lah. Okay, insyaAllah. So, kita tutup dulu dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillah. Alright, terima kasih semua. All the best. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Cikgu halalkan ilmu yang diberi malam ni. Halal semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.